Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelajaran ke-12 beriman kepada Rasul. Jom bersama-sama dengan Ustazah. InsyaAllah kita akan membincangkan tajuk beriman kepada Rasul, yang mana beriman kepada Rasul merupakan salah satu daripada rukun iman. Okay, standard kandungan atau standard pembelajaran unit 1 ya. Okay, konsep kenabian, maksud beriman kepada Rasul, dalil nakli kewajipan beriman kepada Rasul, pengertian Nabi dan Rasul, sifat wajib, mustahil dan harus, hikmah Rasul dipilih dalam kalangan manusia. Maksud beriman kepada Rasul ialah meyakini bahawa Allah mengutuskan para Nabi dan Rasul kepada umat manusia dan meyakini pengutusan 25 orang Rasul yang disebut dalam Al-Quran secara khusus. Ini bermaksud kita yakin bahawa Allah telah mengutuskan para Nabi dan Rasul kepada kita. Okay. Allah mengutuskan para Nabi dan Rasul, yang mana pengutusan 25 orang Rasul itu memang disebut secara khusus dalam Al-Quran. Itu maksud beriman kepada Rasul. Kita yakin, kita percaya. Okay. Allah ada mengutuskan kepada kita para Nabi dan Rasul. Okay. Cuma kita bukan hidup pada zaman para dan Nabi, para Rasul dan Nabi tersebut. Okay, dalil nakli beriman kepada Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, Rasulullah telah beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Dan juga orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya dan para Rasul. Katanya, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain daripada Rasul-Rasulnya. Itu dalil beriman kepada Rasul dalam surah Al-Baqarah ayat 2885. Kita lihat pula hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Maksudnya bahawa kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman kepada qadar Allah terhadap perkara baik dan buruk. Itu dua dalil nakli beriman kepada Rasul yang menyatakan wajib beriman kepada Rasul. Apakah maksud Nabi dan Rasul? Okay, kita lihat di sini Nabi ialah lelaki. Okay. Nabi dan Rasul dari kalangan lelaki yang dipilih Allah, dikurniakan wahyu kepadanya, tidak diperintahkan menyampaikan kepada orang lain. Itu Nabi. Manakala Rasul juga daripada kalangan lelaki yang dipilih Allah, dikurniakan wahyu kepadanya serta diperintah menyampaikan kepada orang lain. Okay, ini beza Nabi dan Rasul. Nabi tidak diperintah menyampaikan kepada orang lain, tetapi Rasul diperintah menyampaikan kepada orang lain. Okay, wajib beriman kepada 25 Rasul, bermula Nabi Adam, berakhir Nabi Muhammad. Semua Rasul membawa ajaran Tauhid, menyeru kaumnya mentauhidkan Allah. Okay, Nabi ada 124,000 orang, manakala Rasul 313 orang. Itu pengertian Nabi dan Rasul. Okay, kita lihat pula sifat Rasul. Okay, sifat-sifat Rasul ada 3, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Okay, kita lihat sifat wajib terlebih dahulu. Okay, sifat wajib bagi Rasul ada 4, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Okay, apa maksud siddiq? Siddiq bermaksud para Rasul bersifat benar. Okay, benar. Siddiq ialah benar dalam percakapan dan perbuatan. Manakala amanah,
Para rasul bersifat amanah iaitu jujur serta terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang Allah. Siddiq benar, amanah jujur. Tabligh yang ketiga, apa maksud tabligh? Tabligh ialah para rasul bersifat menyampaikan semua ajaran yang diwahyukan kepada mereka tanpa tertinggal satu pun. Tabligh bermaksud menyampaikan. Fatanah. Fatanah bermaksud para rasul bersifat bijaksana semasa berdakwah dan memberikan keterangan dan hujah. Itu 4 sifat wajib bagi rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kita lihat pula sifat mustahil. Mustahil ni maksudnya tak perlu ada. Okay? Tak akan ada bagi sifat-sifat ini bagi seorang rasul. Apa 4 sifat tersebut? Kizbun, berbohong, sama ada dalam percakapan atau perbuatan. Yang kedua, khianat, melakukan larangan Allah. Yang ketiga, kitman, menyembunyikan wahyu Allah walaupun sedikit. Mustahil Rasul menyembunyikan wahyu Allah. Serta yang keempat, baladah, iaitu bodoh. 4 sifat mustahil bagi Rasul: kizbun, khianat, kitman, baladah. Seterusnya kita lihat sifat harus bagi Rasul. Harus bagi Rasul memiliki sifat sebagaimana manusia biasa. Asalkan sifat tersebut yang tidak menjejaskan martabat kenabian dan kerasulan. Rasul manusia macam kita. Cumanya Rasul harus memiliki semua sifat sebagaimana manusia biasa yang tidak menjejaskan martabat kenabian dan kerasulan. Sama je sifat Rasul dengan kita, makan, minum, berkahwin, ada rasa suka dan duka. Namun sifat-sifat ini tidaklah berlebih-lebihan sebagaimana kita, kerana sifat-sifat yang berlebih-lebihan itu ia akan menjejaskan martabat kenabian dan kerasulan. Kita lihat apa hikmah Rasul dipilih dalam kalangan manusia. Yang pertama, Rasul dipilih daripada kalangan manusia agar Rasul dapat memberi contoh ikutan yang sempurna kerana Rasul lebih mengetahui keperluan manusia. Rasul ialah contoh ikutan sempurna untuk kita. Sebab itu Allah pilih Rasul daripada kalangan manusia juga. Yang kedua, menunjukkan kemuliaan manusia dan yang dipilih menjadi khalifah di muka bumi berbanding makhluk lain. Allah pilih manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini sebagai menunjukkan bahawa kemuliaan manusia tersebut. Yang ketiga, manusia lebih mudah beriman kepada Rasul apabila dapat membuktikan kerasulannya dengan mukjizat yang dikurniakan oleh Allah. Itu hikmah Rasul dipilih dalam kalangan manusia. Hikmah Rasul dipilih dalam kalangan manusia sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, dan kami tidak mengutus para rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan orang yang pastinya makan dan minum serta berjalan di pasar-pasar. Dalil ini menunjukkan Rasul ataupun hikmah Rasul dipilih dalam kalangan manusia. Peristiwa ilmu yang ingin Ustazah kongsikan di sini, surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh ikutan yang baik buat kamu, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat serta yang banyak mengingati Allah. Demikian Ustazah kongsikan tajuk Beriman kepada Rasul Unit 1. Mudah-mudahan beroleh manfaat di atas perkongsian Ustazah ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.